Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membincangkan tentang hadis kepentingan niat. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman anat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man anat hijratuhu lidunya yusibuha wa umir atin yunkiuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Maksudnya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ta'ala, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang mendapat apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin ia dapatkan, atau kerana wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pada apa yang ia niatkan. Penyebab munculnya hadis. Diceritakan bahawa seorang lelaki Badawi daripada satu kabilah telah meminang seorang perempuan bernama Ummi Qais. Ummi Qais enggan menerima lamarannya kecuali lelaki itu berhijrah. Oleh kerana lelaki itu ingin mengahwini Ummi Qais, maka dia pun turut berhijrah. Lalu dia mengahwini perempuan tersebut. Jadi sesiapa yang berhijrah kerana menuntut sesuatu perkara, maka dia akan mendapat perkara itu sahaja. Lantaran itu telah terkenal kisah bahawa kisah Muhajir Ummu Qais ini merupakan sebab kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua amalan yang disyariatkan sama dengan konteks hijrah ini, seperti berjihad, menuntut ilmu dan berniaga. Keelokan dan kerosakannya adalah berdasarkan niat yang mendorongkan padanya. Walaupun dia telah melakukan sesuatu yang besar, iaitu berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, sama seperti orang lain. Akan tetapi pahala yang dilakukan mungkin sedikit atau tiada langsung, maka sia-sialah perbuatan tersebut. Penjelasan tentang hadis tersebut. Niat adalah sebab untuk mewujudkan atau melahirkan amal. Jika amalan yang dilakukan adalah niat kerana Allah, maka kita akan mendapat pahala. Namun jika niat selain daripada itu, maka amalan kita adalah sia-sia. Amal yang memerlukan pada niat ialah segala amal atau perbuatan yang disyariatkan oleh agama. Dalam agama Islam, terdapat amal-amal yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf, yang disunatkan dan yang diharuskan. Jadi, dengan niat dapat membezakan antara amal-amal tersebut. Dalam kehidupan harian, seorang mukmin, amal-amal yang dilakukan dalam mencari redha Allah berkisar sekitar ibadat khusus dan ibadat umum. Dalam amal ibadah terdapat fardu atau wajib dan ibadat sunat. Sebagai contoh, mandi kerana mengangkat hadas dan mandi kerana kebiasaan adalah sama. Namun, apa yang membezakannya keduanya adalah niat. Maksud dari hadis di atas adalah bahawa barang siapa yang niat hijrahnya ikhlas kerana mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah terima hijrahnya dan Allah catat sebagai golongan orang yang berhijrah, serta hijrah kerana mengamalkan sunnah Rasulullah, maka hijrahnya ini kepada Allah dan Rasulnya. Perlu ditekankan lagi bahawa ganjaran yang diambil dari hijrah tersebut bukan dari apa yang zahir pada hijrahnya, namun ganjaran yang diambil adalah dari maksud tujuan atau niat hijrahnya. Apabila niat hijrah untuk menolong agama Allah dan Rasul, maka hijrahnya dinilai sebagai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hijrah yang seperti inilah yang diterima Allah dan ia diberi pahala atas hijrahnya. Apabila ia telah keluar berhijrah dengan niat tersebut, lantas ternyata ia meninggal dunia di tengah perjalanan hijrahnya, maka ia akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang berhijrah. Kesimpulannya, hadis berkaitan niat ini memandu kita agar ikhlas dalam melakukan amal ibadah, supaya mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah dengan Allah agar dikurniakan sifat ikhlas dalam melakukan amal soleh. Hanya dengan niat yang ikhlas akan mendapat ketenangan dan kejayaan dalam hidup. Berilah perhatian untuk memperelokkan niat dan keikhlasan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Diharapkan penerangan berkenaan hadis tersebut tentang niat ini dapat memberikan sedikit sebanyak kepentingan berkenaan perkara ini. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.